Hello, what up guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya Syah daripada Batak Fitness dan perjuangan kami adalah bantu mereka yang rasa kurang keyakinan diri, yang rasa rendah diri dan rasa tersisih disebabkan berat badan yang berlebihan. Alhamdulillah setakat hari telah bantu seramai 2,400 lebih orang untuk menurunkan berat badan mereka sebanyak 2 ke 3 kilo tanpa menggunakan sebarang produk. So total semua dah ada 2,505 orang. Alhamdulillah. So apa yang kita nak sampaikan pada malam ni, honestly saya dah tak ada idea dia cakap apa. Saya dah tak ada idea dia cakap apa. Saya just macam nak bersembang-sembang ni lah dengan semua yang ada dalam Facebook live kita dan juga yang ada dalam kita punya Telegram channel kita. So yang ada dalam Telegram channel kita, Puan Wansu, kita boleh berkomen dekat dalam post terakhir kita. Hai Puan Raja Azarinam, sihat ke Puan Raja? Right. Saya harap yang join kita pada malam ini sedikit sebanyak akan dapatlah kita berborak-borak sikit. Saya pun nak berkenalan juga dengan followers kita yang ada dalam ni, sebab saya nak tahu apakah kita punya struggle. Kita dapat tahu, saya dapat tahu sedikit macam mana caranya untuk kita dapat bantu untuk turunkan berat badan yang berminat lah untuk kita bantu. So sekejap saya nak buka saya punya iPad ni kejap. So apa khabar semua? Macam ni tau. Hai Puan Nursia, apa khabar? Apa khabar yang baru join kita punya Facebook live dan juga kita punya Telegram voice chat ni kita. Hai Cik Na, apa khabar? Tuan Kadri. Saya just macam nak berborak-borak sajalah. Berborak-borak je dengan kita semua. Hopefully saya akan dapat kenal you all. Saya akan dapat kenal Puan Nursia, saya akan dapat kenal Tuan Kadri, saya akan dapat kenal Cik Na. Saya dah kenal Cik Na dah, tapi kalau boleh saya nak kenal lagi lebih lanjut dan sesiapa yang sedang menonton Facebook live kita ni. Sebab apa? Saya tak nak apa yang saya sampaikan dalam Facebook page Syah AK dan apa yang saya sampaikan dalam Telegram Syah Batak adalah satu konten yang sia-sia. Apa khabar Kak Lin? Boleh tak confirmkan dengan saya, suara saya jelas tak? Internet saya okey tak? Boleh tak komen sikit? Boleh tak bagi saya love sikit sebab saya nak tahu macam mana keadaan internet saya, macam mana keadaan suara saya. Waalaikumsalam Kak Lin. Sihat Kak Lin? Okay, so Kak Lin sihat, alhamdulillah, insyaAllah. So the point is, saya nak pastikan setiap apa yang kita buat pada dalam Batak Fitness ni, kita really akan mengubah hidup manusia. Kita akan really mengubah hidup mereka yang bersama dalam Batak Fitness punya circle. Terima kasih Cik Na sebab komen jelas. Alright, so dalam Batak Fitness ni mungkin ada yang kenal atau mungkin ada tak kenal. Saya just nak ceritalah sedikit. Saya tubuhkan Batak Fitness pada tahun 2019 pada bulan November. Tapi kita punya student kita dah mula dapat sometimes pada bulan 12 macam tu. Suara mancur. So dan kita dah cuba macam-macam cara. Kita dah cuba macam-macam cara. Ada cara melalui Facebook Live, ada cara melalui posting-posting tertentu, ada yang kita share testimoni-testimoni yang berjaya, video-video mereka yang sharing tentang perjalanan mereka dulu dalam proses nak turunkan berat badan dan sebagainya. Dan saya dapati macam ramai yang masih lagi tak faham tentang macam mana cara nak turunkan berat badan dengan mudah. Macam mana caranya untuk kita senang dapat capai ke bentuk badan yang kita idam-idamkan selama ni. Boleh tak saya nak tanya, siapa kat sini yang kali pertama tengok saya buat live? Ataupun kali pertama lah. Jelas kata Kak Lin. Terima kasih Kak Lin. Terima kasih kepada Tuan Kadri yang kata jelas suara macho. Terima kasih. Tuan Kadri ada kat dalam Telegram channel juga. Boleh tak komen sikit, siapa kat sini yang kali pertama tengok kita buat live? Boleh tak komen saya kali pertama? Saya kali pertama. Saya nak tahu lebih lanjut macam mana cara Batak Fitness ni dapat bantu saya turunkan berat badan. Kan? Macam ni. Saya nak cerita macam mana untuk kita mudah turunkan berat badan. Kita kena bahagikan kepada 5 kategori, 5 fasa. Ada 5 fasa. 5 fasa
untuk kita turunkan berat badan. Boleh tak saya nak share tentang fasa-fasa ni? Ini bukan fasa pun, ini fasa lah, fasa untuk kita faham. Boleh tak komen sikit kalau dah ready untuk kita sampaikan kita punya tajuk malam ni. Right, sekejap saya nak check sekejap. Ada benda sikit. Fasa yang pertama adalah bila kita nak turunkan berat badan. Kadang-kadang kita mula rasa macam, aku rasa bersemangat nak turunkan berat badan ni. Rasa semangat. Macam mana semangat tu datang? Sebab kita nampak, kita dengar orang lain punya perjalanan kurus. That's why pada peringkat awal rasa macam berminat nak cuba ataupun berminat nak mulakan tu membuat-buat dalam diri kita. Itulah fasa awal. Fasa awal kita namakan dia fasa acacah. Fasa acacah. Kenapa kita cakap fasa acacah? Sebab bila kita cakap pasal fasa acacah ni, dia just cakap je, okey, aku nak kurus, aku cuba nak turunkan berat badan. Tapi dia mungkin mulakan atau tak mulakan je, itu persoalan seterusnya. Okey, so fasa kedua adalah mereka ada rasa keinginan, rasa macam semangat tu. Kemudian fasa kedua ni menyebabkan mereka betul-betul nak buat sesuatu. Okay? Saya cakap ni tentang bukan nak turunkan berat badan dengan produk tau. Saya cakap pasal nak turunkan berat badan tanpa produk. Sebab cara untuk turunkan berat badan tanpa produk adalah cara yang paling sustainable sekali dalam mana-mana cara kurus yang ada di dunia. Siapa sini setuju? Boleh tak komen? Siapa sini setuju? Cara untuk kita turunkan berat badan bila kita tanpa gunakan produk adalah cara yang paling sustainable. Mungkin dia lambat sikit, tapi bukan kita nak kejar cepat lambat. Kita bukannya nak jadi nak masuk beauty pageant ke, kena pakai bikini, naik atas stage pakai bikini pula tak muat, so aku kena kuruskan badan aku juga. Bukan kita nak kejar mana pun. Kita just nak enjoy the process. Betul tak Tuan Kadri kan? Kata tak? Setuju tak saya cakap? So bila kita nak cuba mulakan turunkan berat badan, kita cuba untuk gunakan cara tanpa produk. Itulah cara yang paling sustainable sekali, supaya kita tidak akan keep on membeli produk-produk tersebut. Sebab berdasarkan kita punya pengalaman, bukan saya punya pengalaman tapi student kita punya pengalaman, bila stop guna produk kurus, berat badan mula meningkat semula. Siapa sini setuju? Siapa sini pernah alami situasi macam tu? Berat badan meningkat apabila stop guna produk kurus. Hai Puan Munah, apa khabar? Alright. So kalaulah katakan kita guna produk kurus, kita satu hari kita dah tak mampu dah nak berbelanja sebanyak itu setiap bulan, setiap kali dah habis. Okey, apa yang berlaku kepada diri kita? Kita tak dapat nak membeli dah dan kita terpaksa stop sekejap pembelian produk kurus. Okey, bila kita stop, berat badan kita naik semula. Kita tak nak macam tu. Kalau boleh, biarlah kita gunakan cara yang slow but steady, yang mana ianya really akan bantu kita turunkan berat badan dengan secara sustainable. Waalaikumsalam Puan Munah, apa khabar? Okey, itu adalah fasa yang kedua. Fasa yang ketiga adalah bila mereka cuba langkah yang pertama, ada dua benda yang akan berlaku kepada mereka. Pertama, sama ada mereka berjaya turunkan berat badan. Kedua, apabila mereka follow, mereka tak nampak kesan. Itulah fasa ketiga. Mereka dah mulakan langkah yang pertama dan mereka nampak ada dua possibility, sama ada menjadi atau tak. Menjadi ataupun tak nampak kesan. Dua benda tu. Hai Puan Rohana, sihat ke? So, yang menjadi ni happy lah. Yang tak menjadi ni dia jadi tak happy. Dia akan patah balik ke yang pertama tu. Dia akan patah balik ke kategori yang pertama. Right? Okay? Kategori yang pertama tu apa? Kategori tu dia macam acah-acah. Macam, aku berminat lah nak turunkan berat badan. Aku macam minat lah macam ni, macam tu kan. Lepas tu pergi balik langkah kedua dan langkah seterusnya lah. So untuk yang berjaya turunkan berat badan pada fasa ketiga ni, mereka akan rasa macam bersemangat gila. Wah, aku dapat turunkan berat badan. Aku dapat turunkan berat badan. Aku dapat nampak kesan seawal sekian-sekian waktu. Kemudian apa dia buat? Dia akan mulakan lagi tindakan dia. Dia akan teruskan lagi tindakan dia.
Okey, fasa yang keempat. Fasa yang keempat ni lah fasa yang paling bahaya. Apakah fasa keempat? Fasa keempat ni dia rasa macam dia buat apa sahaja pun pasti akan dapat turunkan berat badan. Yang itu bahaya. So, bila dia rasa macam dia buat apa sahaja, dia pasti confirm dia akan dapat turunkan berat badan. Contohnya dia macam, aku nak makan apa sahajalah. Sebab aku tahu macam mana nak turunkan berat badan lepas ni. Okay, bila dia ada perasaan macam tu, walaupun perasaan tu tak salah bila ada ilmu, tetapi kita kena faham, bila kita semakin meningkat usia, corak badan kita menerima makanan tu berbeza dah. Dan bila berbeza itu jadi masalah dia. Masalah dia apa? Masalah dia mungkin kita rasa macam susah sangat nak turunkan berat badan. Dan fasa terakhir adalah fasa keinsafan. Fasa keinsafan adalah yang mana bila dia mula satu langkah dan dia punya berat badan mula tak turun-turun dah, atau mungkin berat badan dah mula meningkat, dia mula ada satu fasa keinsafan. Dan pada fasa keinsafan itulah di mana bila dia follow semula, dia faham semula benda-benda yang dia buat betul selama ni, dan dia 10 kali ganda kan. Bak kata orang 10x kan dia, dan itulah hasil yang mana dia akan berjaya turunkan berat badan. So dia akan nampak kesan yang macam tu. Kenapa yang keempat? Oh, yang keempat tu macam bila dia rasa, ya, macam contoh macam saya kan. Let's say kalau katakan saya dah follow meal plan. Aku dah follow meal plan, aku dah tahu dah kira kalori, aku dah tahu dah nak variasikan makanan, aku dah tahu dah apa senaman yang sesuai dan sebagainya, contohnya kan. Tapi at one point kita akan rasa satu perkataan nama dia complacent. Itu pepatah orang putih. Pepatah itulah bahasa orang putih, complacent. Dia rasa macam aku dah tahu dah semua benda. Aku dah faham dah semua benda tu. Dan bila dia ada rasa faham semua benda tu, dia akan rasa macam dia akan jadi susah sikit nak turunkan berat badan. Dan bila dia susah nak turunkan berat badan, barulah ada fasa kelima, fasa keinsafan, barulah dia akan faham cara yang betul. Saya nak ceritalah sikit kan. Sebenarnya ramai di kalangan XX student kita dah sedang mengalami fasa keempat dan fasa kelima. Ramai di kalangan student kita. Ramai yang pernah mesej saya, ada yang student kita yang dalam tempoh sebulan dia berjaya turun sebanyak 12 kilo. Okey? Akak dah turun, okey, alhamdulillah. Ada yang dah berjaya turun sebanyak 12 kilo dan baru-baru ni dia mesej saya, "Coach, saya nak follow program coach semula." Kenapa? Sebabkan 12 kilo tu saya dah tak tahu nak turunkan balik macam mana. Sebab apa tahu? Siapa sini nak tahu kenapa sebenarnya masa mula-mula senang nak turun, lama-lama susah? Boleh tak komen nak tahu? Kan? So, yang ni saya nak cerita ni. Let's say lah. Kita kena faham badan kita jadi semakin slow. Jadi semakin slow dalam proses pencernaan makanan contohnya. Okey. Terima kasih Cik Na. Cik Na dia terus bagi dia punya 5 fasa kat situ. So saya nak like sikit Cik Na punya komen. Zaz. Okey. So bila kita semakin berusia meningkatnya usia kita tu mungkin setahun. Bila umur kita meningkat setahun, macam saya sekarang ni umur dah nak masuk 40 tahun dah. Saya macam tak percaya, 40 tahun. Rasa macam baru je macam benda yang berlaku masa muda-muda dulu. Dah 40 tahun dah saya. Ya Allah kan. Kita tak tahu sama ada usia saya 39 senang nak turunkan berat badan. Macam senang je nak kawal. Tapi bila masuk umur 40 tahun kita tak tahu. So that's why kita kena bersiap sedia dengan cara yang senang untuk kita turunkan berat badan. Sebabkan salah satu punca kenapa kita susah nak turunkan berat badan bila semakin berusia adalah disebabkan kadar metabolisme yang rendah. Dan bila kita mempunyai kadar metabolisme yang rendah, insya-Allah kita akan perasan kita punya progres berat badan kita berlaku dengan agak lembab sikit. So itu adalah benda normal. That's why kita kena sering belajar dan memahami. Bukan faham ikut buku je tau. Kadang-kadang belajar ikut buku, ada orang tunjuk ajarkan, memang kita akan dapat jawapan. Tetapi jawapan yang paling power sekali adalah apabila kita dapat
kaitkan benda yang kita belajar tu dengan perubahan yang berlaku kepada diri kita. Kita gunakan ilmu yang kita dah belajar tu untuk mengenali siapa diri kita, kelebihan kita dan kelemahan kita. Saya punya kelemahan, okay? Siapa nak tahu apa kelemahan saya? Saya nak membuka bekong di dada sekarang ni. Siapa nak tahu apakah kelemahan saya? Yang saya perasan inilah sebenarnya kelemahan saya. Kalau katakan saya memang ada masalah tu. Betul 40 ke atas memang macam tu, saya dah 50. Tuan Kadri dah umur 50 tahun dah. Okey. Kelemahan saya dulu masa saya berusia 20-an kot. 20-an macam nak sampai ke 30 tahun macam tu, saya tak ada masalah pun nak makan benda-benda yang manis. Antara favourite saya adalah minum coffee bean. Coffee bean, Old Town White Coffee, itu adalah minuman kegemaran saya, memang kau-kau punya minuman kegemaran saya. Jadi bila saya perasan, puan suka khabar. Bila saya perasan saya suka minum tu dan saya tak nampak apa-apa kesan, jadi saya minum je. Saya minum je, tak ada masalah apa-apa pun. Saya tak ada masalah apa-apa sebab lagipun mungkin pada waktu tu saya selalu juga bekerja naik tangga, panjat tower dan sebagainya kan. Sebab saya kerja dalam telekomunikasi dekat Sarawak lah, Tuan Kadri. Terima kasih Puan Samsulewati yang tag. Waalaikumsalam Puan Samiah, apa khabar? Okay, so saya dah dapat order Puan Samiah untuk superfood. Nanti saya packkan dan saya post esok ya. Alright. So sambung balik. Kemana tadi? Lupa dia cakap tadi. Dulu saya punya lifestyle, saya tidur awal. Saya suka tidur awal. Kat mana Miri? The whole Sarawak, daripada Kuching naiklah ke Sibu, naiklah ke Bintulu, naiklah ke Miri, naiklah juga sampai ke Lahad Datu, sampai ke Limbang, sampailah ke Lawas, masuk Brunei balik, pergi ke Kota Kinabalu, sampailah ke Lahad Datu, patah balik ke Kuching. Itu kerja saya dulu. Pergi sana ke Hulu Kilang. Saya cuba, walaupun saya punya kerja memang agak macam stressful, tapi saya cuba tidur awal setiap malam. Itu saya punya ni. Saya cuba tidur awal setiap malam pada setiap malam kan. So memang boleh tidur awal sebabkan saya kerja outstation dan saya pula duduk kat hotel, tak ada siapa nak ganggu saya. Saya sampai di hotel, terus tukar segala benda, semayang kalau boleh semayang lagi, mandi sebagainya benda dan terus tidur. Tak ada nak tengok movie, tak nak segala benda, memang tak ada live langsung saya. So hidup saya kerja tidur, silah. Itu ada kerja, driving lah juga maksudnya. So memang dah sampai dekat macam tempat ataupun site yang saya pergi tu, saya kena buat survey, saya kena panjat tower, saya kena tengok keadaan sekeliling, saya kena buat itu, buat ini, macam-macam benda saya buat lah, pendek kata. So nak dipendekkan cerita, memang banyaklah kerja saya dulu. Dan Alhamdulillah saya tidur awal. Kalau tak tidur awal pada waktu tu, saya yakin gila memang dia akan ganggu progres berat badan saya. Seriously, mungkin saya akan ada masalah kegemukan seperti kawan-kawan saya yang lain, yang mana mereka selalu pergi party semua kan. So saya bukan kaki party, so saya balik rumah tidur, balik hotel tidur. So gitulah saya punya style. So itu kelemahan saya, dan kelemahan tu saya bawa sampailah ke sekarang. Saya perasan apabila saya minum benda yang manis, berat badan saya mula susah nak kawal sikit. Itu sekarang. Dulu lain. Padahal beza 10 tahun je. Dan saya nampak benda tu beberapa tahun lepas. Tapi saya cuba kawal dan saya dapat kawal lah, Alhamdulillah. So pendek kata, bila kita semakin berusia, kita punya toleransi terhadap spesifik makanan berlaku dengan kurang baik. Dan bila dia berlaku dengan kurang baik, apa yang berlaku kepada diri kita, kita kena adapt dengan situasi macam tu kan? So that's why penting untuk kita faham apakah kelemahan kita. Setengah orang kelemahan dia tak boleh ambil makanan bergaram. Sebab kalau dia ambil makanan bergaram, contohnya dia akan nampak kaki dia bengkak sikit. Ataupun dia macam kalau dia minum benda yang manis, sama ada mungkin dia punya berat badan mudah naik, ataupun dia mungkin susah nak buang air besar, atau mungkin dia ada gastrik. Mungkin dia akan jadi pening kepala dan sebagainya.
Okay, setengah orang mungkin dia ada masalah dengan makan makanan yang berminyak atau bergoreng. So dia tiba-tiba paras kolesterol dia meningkat kau-kau. Tiba-tiba dia rasa macam pening-pening kepala dan sebagainya, kebal-kebal kaki. Dia kena faham setiap makanan ada dia punya property masing-masing dan apakah kesan terhadap makanan yang dimakan tu terhadap diri kita. Itu yang paling penting. Kesan yang kita makan masa lalu akan nampak bila usia 40 tahun ke atas. Itulah dia kan. So pendek kata, that's why kita nak tunjukkan cara. Macam mana cara yang kita nak tunjukkan ialah cara yang kita boleh gunakan tanpa rasa menggagau-gagau. Siapa sini pernah dengar perkataan menggagau? Boleh tak komen jap? Perkataan menggagau. Macam seorang yang tutup mata dia, lepas tu dia macam mencari benda. Mana spek aku tak jumpa, macam tu lah kan. So menggagau. Saya tak nak student kita yang berada dalam circle Batak Fitness ada perasaan menggagau-gagau untuk mencari jalan macam mana nak turunkan berat badan. Kata Cik Na pernah, sebab Cik Na orang Perak. Saya rasa mungkin tu perkataan Perak kot, saya rasa. So saya tak nak student kita, itu gago. Tuan Kadi tu gago. Dia menggagau. Orang Sarawak, bahasa Sarawak So, kita tak nak macam tu. Kita punya aim, kita tak nak student kita rasa sebegitu. Kita tak nak student kita rasa macam terkial-kial mencari jalan untuk turunkan berat badan. So, that's why kita buat macam-macam. Zero to Slim Fit, kita buat masterclass. Waalaikumsalam Puan Syidi Ana. Apa khabar? Lama tak join siaran. Selamat. Tuan Haji? Tuan Hai. Okay. Waalaikumsalam Puan Syidi Ana. Ni kan Tuan Haji punya hai. Alright, kita tak nak macam tu. That's why kita buat Zero to Slim Fit. That's why kita buat masterclass. That's why kita ada program selama 3 bulan dan sekarang kita dah tak ada program selama sebulan. Sebab program selama 3 bulan tu lah program yang cukup untuk kita dapat pertama discover kita punya masalah ke-5 fasa tu. Okay, ke-5 fasa tu dia tak akan berlaku dalam tempoh sebulan. 5 fasa tu dia akan berlaku sekurang-kurangnya akan berlaku dalam tempoh beberapa bulan lah kan. Tapi dalam tempoh sebulan tu kita mungkin akan jumpa fasa 1, fasa 1 dah jumpa dah. Mungkin dah jumpa fasa 3 saja. Fasa 3 dan fasa 4 saja. Kita tak jumpa keinsafan sebenar. Menggagau tu baru dengar. Macam ni. Macam kita tutup mata ataupun kita dalam kegelapan, lampu tutup dan kita sedang mencari-cari mana barang yang kita nak cari. Macam spek contoh je kan. Menggagau mana macam tu lah. Macam tu lah. So itu contoh kan. Kita tak nak suruh kita sendiri. So that's why kita buat apa yang kita buat. Kita buat Telegram channel Syah Batak yang saya letak di pin komen tu. So boleh join Telegram channel Syah Batak tu. Sebab kita punya aim adalah untuk bantu kita semua yang nak turunkan berat badan tanpa produk. Walau bagaimanapun terkial-kial mencari. Itulah dia kan. Sebaik ada cikgu Haslina yang ada dekat sini kan. So that's why saya nak invite semua yang ada dalam kita punya Telegram channel ni untuk join, yang ada dalam kita punya Facebook Live ni untuk join kita punya Telegram channel. Link Telegram channel ada dekat dalam ruangan pin komen tu. So boleh join Telegram channel kita, free je. Sebab semua benda yang kita nak buat dalam Facebook Syah AK ni, macam pagi tadi kita buat senaman, semalam pun kita buat senaman, InsyaAllah pagi esok pun kita akan buat senaman. Senaman pagi esok kita akan menyentuh tentang pinggang pula. Pinggang lemak. Pasal pinggang lah. So pinggang pun ada masalah juga, supaya saya nak buat senaman pinggang esok. Siapa nak join senaman pinggang esok? Kalau free lah. Mungkin besok ada yang bekerja, mungkin besok ada yang tak dapat nak join kita. So tak dapat join, boleh je tengok balik dia punya ulangan So besok kita really akan buat senaman untuk kecilkan bahagian pinggang. Dan saya dah tunjukkan satu lagi senaman esok. Satu ilusi optik yang kita boleh buat supaya badan kita nampak semenggahnya, nampak fit dia. Senaman itu memang saya akan tunjukkan esok juga dalam kita punya Facebook Live. Facebook Live senaman. Join kat meja office boleh lah kan, kau team lah. So itu antaranya yang kita nak buat. So jangan ketinggalan
join kita punya Telegram channel Syah Batai, sebabkan saya akan bagi tahu apa yang kita akan buat esok. Kadang-kadang kan mungkin kita dah join kita punya Facebook page. Saya yakin juga yang join kita punya Facebook page kadang-kadang dia tak dapat pun notification, dia tak dapat apa yang patut dia dapat oleh Facebook sepatutnya bagi. Buat dia dah like dah Facebook page saya, okay, dia dah jadi top fan dah pun, tapi dia tak dapat macam-macam, dia tak dapat notification keluar lambat kadang-kadang. Lepas tu pula komen tak keluar, bila masuk dalam live tiba-tiba kena keluar balik, macam tu kan. Facebook macam tu sekarang. So that's why saya invite you all untuk join kita punya Telegram channel supaya kita tidak ketinggalan terhadap apa-apa yang kita nak buat sepanjang tahun 2022. InsyaAllah kita akan buat macam-macam benda lagi. Paling latest sekali adalah kita akan buat Zero to Slim Fit pada 29 Januari tahun 2022, iaitu tahun ni lah, yang mana saya akan cerita tentang 3 master key kurus yang mana ianya akan bantu kita kawal berat badan kita. Dan sesiapa yang berminat untuk join kita punya masterclass, boleh juga mendaftar dalam kita punya Zero to Slim Fit tu. Okay, yang mana saya akan ceritakan tentang the very basic foundation of dieting. Saya akan tunjukkan lebih mendalam tentang macam mana caranya untuk kita dapat tahu benda apa yang kita kena ubah bila kita semakin berusia ni, makanan apa yang patut kita ambil, makanan apa yang patut kita kurangkan dan sebagainya. So itu antara benda kita nak share lah. So, dan saya juga dalam kita punya Zero to Slim Fit tu, kita pun akan buat pembukaan untuk menjadi student Batak Fitness. So kalau katakan nak tahu macam mana untuk jadi student Batak Fitness, apakah kelebihan student Batak Fitness, boleh je join kita punya Zero to Slim Fit, free je. Okay, Zero to Slim Fit tu free sahaja, insyaAllah join. Okay, tahniah Puan Samiah. Free sahaja kita punya Zero to Slim Fit, walaupun ada yang berbayar, tapi kita bagi akses secara percuma kepada mereka yang berminat untuk memahami ataupun menguasai cara kurus tanpa menggunakan sebarang produk. Dan satu lagi saya nak tanya kepada semua yang ada dekat sini. Okay, what if kalau katakan Batak Fitness keluarkan sarapan pagi berbentuk cereal ataupun granola. Kali ni betul-betul ni saya nak tanya sikit. Kalau katakan berminat tak untuk kita keluarkan granola. Dan granola ni, siapa tahu tak granola ni macam dia ada gabungan oats lah sikit, ada letak kacang sikit, letak seed sikit. Memang granola ni adalah makanan yang saya akan cuba amalkan bermula daripada lusa, sebabkan saya punya stok granola akan sampai insyaAllah lusa. Saya akan amalkan granola ni dalam tempoh sebulan 2. Dan berdasarkan teorinya, apa yang saya dah belajar, granola ni dengan certain bahan-bahan dia akan bantu kita bukan setakat bukan dapat kawal berat badan, tapi dia akan mendapatkan bentuk badan yang lebih slim sikit walaupun kita makan banyak granola pada pagi tu. Kan? Kalau dah join tapi tak dapat hadis seminar, adakah dapat video? Puan Samiah kita ada bagi kalangan rakaman kalau katakan daftar sebagai VIP experience. Kalau dah daftar sebagai free access, boleh je nak daftar sebagai VIP experience, tak ada masalah pun, boleh je mana-mana. Okey, InsyaAllah bagi saya masa nak keluarkan granola tu. So nanti saya akan bagi tahu lah, sesiapa yang berminat nak cuba, boleh saya akan bagi tahu dekat dalam Telegram channel Syah Batai. Dan insyaAllah saya pun nanti akan buat satu Facebook live nanti, ataupun satu special live streaming bersama dengan subscriber Syah Batak punya Telegram channel. Saya akan tunjukkan macam mana rupa bentuk granola yang Batak Fitness akan keluarkan tu. Mungkin bentuk dia tak adalah macam cantik sangat, tapi untuk peringkat awal tu sebagai reference kita semua, kita tunjukkan dia punya bentuk dia, perasa dia, apa yang kita akan rasa dan sebagainya. InsyaAllah saya akan pastikan apa yang saya makan ni, yang follow cara pemakanan yang saya cuba amalkan sekarang ni akan dapat kesan.
Unless kalau katakan dia ada masalah kesihatan yang lain lah, yang itu kita kena dapatkan advice seterusnya. Alright. So Puan Samiah boleh je hubungi sama ada Nurul ataupun Aiman, orang yang sama itu sebenarnya. Boleh contact dia untuk dapatkan macam mana nak dapatkan akses dalam VIP experience. Apa yang Puan Samiah ngah akan dapat. Buat yang boleh dalamkan oleh yang allergic. Dimkan ya, okey. Menarik, mudah dan senang. Kadang-kadang tak sempat buat sarapan sihat. Betul. So senang je. Ambil granola tu, tuang air panas. Dia dah pre-cook, tinggal nak tuang air panas sahaja. Ataupun nak makan gitu saja pun tak apa sebenarnya. Sama balik. Apa yang VIP experience dia akan dapat? Nombor 1, dia akan dapat akses VIP, akses Zero to Sleep Fit lah pada 29 November. 29 Januari. Kemudian dia juga akan dapat e-book. E-book panduan slim pantas. Ini yang untuk e-book dia. E-book. Ni e-book. E-book panduan slim pantas. Dia akan dapat e-book. Okey. Kemudian untuk yang mendaftar dalam VIP experience, dia pun akan dapat apa yang free access dapat, iaitu akses Zero to Slim Fit dan e-book. Dia pun akan dapat buku fizikal panduan slim pantas, yang mana dalam buku ini saya cerita tentang formula macam mana untuk kita identify kita punya jangan gila. Kita bagi percuma kepada yang daftar, kalau yang mendaftar dalam Zero to Slim Fit VIP experience. Dia juga akan dapat rakaman. Let's say kalau katakan tak dapat join kita punya Zero to Slim Fit tu pada tarikh dan waktu yang kita tetapkan, right? Mungkin dia nak join tapi tak dapat nak join, kita ada sediakan rakaman hanya untuk VIP experience sahaja, dan buku ini kita bagi secara percuma. Dan juga dia pun akan dapat akses masterclass secara percuma juga. So tak perlu fikir panjang. Masterclass ni kita akan buat pada 8 kot. 8 ke bila Februari? Pada 5 Februari. Pada 5 Februari 2022. 5 hari bulan 2 tahun 2022. So VIP experience harga dia adalah RM79. Okey. Untuk granola saya tak tahu dia harga berapa. Nanti kita kena tengok dulu bahan apa yang kita letak, berapa packaging dia dan sebagainya. So itulah yang kita akan advise nanti. Alright. So saya nak ucapkan, saya just nak borak-borak aje lah kan. Sebab saya faham terlalu ramai di antara kita yang sedang struggle nak turunkan berat badan. Hai Puan Munirah. Sihat ke Puan Munirah? Right. So besok insyaAllah kita akan pagi kita akan buat senaman tentang untuk kecilkan ataupun nampak fitkan bahagian pinggang kita. Alright. Kemudian besok juga malam kita tak buat live sebabkan besok kita ada weekly group coaching yang tajuk dia tentang berkenaan dengan macam mana caranya untuk kita kawal kortisol. Kortisol ni memang sangat-sangat penting untuk kita dapat kawal, untuk kita boleh senang turunkan berat badan. So hai Puan Wilma, Puan Rohana Ismail, Puan Cik Na ada, Puan Samiah, Puan Lim, hai Puan Lisna Usman, Puan Laila Roy, Puan Amai Abai, Puan Sam Surawati dan Puan Cik Nur Nursiah. Komen lah sikit yang dekat sini. Tengok je. Saya tengok je apa yang tak komen ni kan. Yelah, saya baru lepas shave, mungkin shave saya tak handsome kot. Nantilah saya shave semua sekali yang dia botak. Terus bukan tak botak kepala, yang botak muka sekali. Alright, so saya rasa itu daripada saya. So join Telegram channel kita. Tak ada Gi Miri lagi kah? Saya tak tahulah Kak Miri ada siapa sekarang ni. Dulu Miri saya duduk dengan sana. Miri ni duduk kat mana? Alamak, lupa nama tempat tu. Tapi dekat City Center RH Hotel ya. Itu RH Hotel kat Sibu. Lupa lah apa nama hotel Kak Miri kat tengah-tengah alam tu. Lupa lah. Baik, tak apa. Kita jumpa lagi insyaAllah besok pagi dalam senaman untuk ketatkan pinggang supaya kita tak payah bawa spare tayar ke hulu kili. Right? Kita tak nak jadi macam tu. Right? Saya ada. Hai Puan Wilma, apa khabar? So betul lah, Puan Wilma senyap je, tak nak komen pun. Padahal tengok dah lama dah. Right, kita jumpa lagi esok insyaAllah. Mega Hotel. Yes, Mega Hotel. Mega Hotel. Kalau saya duduk Miri,
Kalau saya duduk kat Bintulu, nama dia, apa nama hotel warna coklat tu, somewhere dekat, dia bukan kat city center, tapi somewhere dekat sana. Dia tak jauh dengan pantai. Hotel tu cantik. Lupa nama dia. Ya Allah, lama sangat. Sebab last kali saya pergi Sarawak pada tahun 2011. Sebelum saya pergi ke Australia. Bulan memang best lah. Memang Sabah, Sarawak memang tempat yang best untuk saya lawat. Melawat lah, bekerja memang stres. Sebab kena kerja macam lembu. Pagi, petang, siang, malam kena ni. Sedih. Tapi tak apa, saya just nak share kepada semua lah. Kita jumpa lagi esok insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.